Okey, salam sejahtera kepada semua pelajar. Dalam video ini kita akan lihat chapter yang kedua, di mana kita akan sentuh tentang Occupational Safety and Health Management System ataupun boleh disingkatkan sebagai OSHMS 1722. Dalam chapter yang kedua ini, dia akan terbagi kepada 3 subtopik. Di mana yang pertama kita akan melihat konsep safety management, dan yang keduanya kita akan melihat penubuhan SHC, iaitu Safety and Health Committee, dan juga yang ketiganya kita akan melihat peranan management, iaitu pihak pengurusan di dalam sebuah organisasi. Kita mulakan dengan topik 2.1, iaitu Concepts of Safety Management. A safety and health management system can be defined as an organization control risk through the management process. Satu proses pengurusan di mana ia mengawal risiko-risiko sebuah organisasi. British Standards Institution (BSI) mendefinisikan OSH Management System sebagai sebahagian daripada sistem pengurusan keseluruhan di mana ia membantu pengurusan risiko-risiko OSH yang berkaitan dengan urus niaga sesuatu organisasi. Dalam sistem ini ia termasuk pula struktur organisasi, aktiviti-aktiviti seperti perancangan, peranan dan juga tanggungjawab, amalan-amalan, prosedur, proses dan juga bahan-bahan untuk tujuan pembangunan dan juga pencapaian, reviewing dan juga pengekalan polisi organisasi OSH. Okey, apakah yang terkandung di dalam OSH Management System ini? Ya, dalam komponen OSH Management System ini dia termasuklah pengaturan ataupun penyusunan dari segi perancangan dan juga pelaksanaan. Okay, fungsi management system ni adalah untuk memastikan safety lah, itu keselamatan dan juga kesihatan dan juga kebajikan para pekerja. Selain daripada itu, OSH Management System ini juga memastikan para pekerja di dalam sebuah organisasi ini untuk mematuhi peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang telah dikeluarkan. Okey, soalan, why do you need a system? Okey, sistem ini sebenarnya membantu kita untuk mengatur ataupun membantu sebuah organisasi untuk lebih sistematik dan juga lebih fokus dari segi tujuan ataupun objektif aktiviti ataupun event yang perlu dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Okay, 5 components of typical OSHMS 1722. Okay, jadi sebentar lagi kita akan lihat apakah komponen-komponen yang terkandung dalam OSHMS 1722 ini. Tetapi dalam slide ini mengatakan komponen ini merupakan sebuah standard, di mana standard ini boleh digunakan oleh mana-mana organisasi untuk tujuan mengawal selia kebajikan para pekerja dan juga sesiapa sahaja yang berada di tempat kerja daripada penyakit dan kecederaan yang berlaku di tempat kerja. Dan selain daripada itu, fungsi standard ini ia juga boleh digunakan untuk tujuan kehendak-kehendak sah yang berkaitan dengan isu OSH. Okey, ini adalah 5 typical components di dalam OSHMS ini, iaitu policy, plan, do, check and act. Untuk polisi ini dia melibatkan polisi ataupun undang-undang bertulis lah di dalam sebuah organisasi.
Untuk plan ini dia melibatkan perancangan dari segi sistem, objektif OSH, dan juga untuk tujuan pembangunan serta pelaksanaan. Do melibatkan peranan dan juga tanggungjawab, latihan dan juga kompetensi serta sistem kawal bahaya. Check pula ini melibatkan penilaian prestasi dan juga penyiasatan sekiranya berlaku aksiden, itu kemalangan ataupun apa-apa insiden di dalam tempat kerja tersebut. Selain daripada itu, check juga melibatkan tujuan-tujuan seperti auditing. Komponen yang terakhir adalah act, di mana ia melibatkan tindakan seperti tindakan pencegahan dan juga untuk tindakan pembetulan. Dan juga act ni penting untuk continual improvement. So boleh lihat di dalam slide ini apakah OHS MS System Model yang melibatkan plan, do, check, act dan juga polisi lah. So boleh lihat untuk memudahkan pemahaman. Seterusnya kita akan lihat topik yang seterusnya, itu 2.2, di mana kita akan melihat jawatan kuasa untuk safety and health. Untuk topik 2.2 ini kita akan melihat satu video lah, di mana dalam video ini dia menyentuh dari segi penubuhan dan juga tujuan jawatan kuasa safety and health ini, dan juga dari segi organisasi untuk jawatan kuasa ini macam mana. So saya harap semua pelajar boleh memahami video inilah. So dalam video yang anda baru lihat tadi tu sudah menyentuh tentang jawatan kuasa safety and health lah. So satu soalan di sini yang perlu dijawab, do we really need a safety and health committee? Adakah kita perlu jawatan kuasa safety and health ini? So jawapannya memang perlulah. Setiap organisasi atau setiap tempat kerja wajib ataupun perlu untuk menubuhkan jawatan kuasa safety and health lah, untuk kebaikan dan juga kesejahteraan semua pihak.
Lagi satu, untuk menangani ataupun untuk menyentuh apa-apa isu yang berkaitan tentang keselamatan dan juga kesihatan sekerja di tempat kerja. So dalam slides ini dia sama juga seperti dalam video yang kita tengok tadi tu. Okey, kita terus pergi kepada topik 2.3, iaitu topik yang terakhir di dalam chapter yang kedua ini, di mana kita akan lihat roles of management, iaitu peranan pihak pengurusan. Okay, there are a number of strategies that can be used by organizations to ensure a healthy and safe workplace and ensure compliance with legal requirements. Okay. So terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan kesihatan dan juga keselamatan di tempat kerja, dan juga untuk memastikan pematuhan kehendak-kehendak yang sah di dalam OSH inilah. So dalam slide ini kita boleh lihat ada beberapa strategi, iaitu design, exhibit, inspect, establish, develop, set up, monitor, draw up. Okay. Semua strategi ini haruslah diikuti oleh pihak pengurusan terbesar di dalam mana-mana organisasi. Okay. Design safe and healthy system of works. Maksudnya fungsi manajemen ni adalah untuk mencipta satu sistem berkaitan dengan safety and health di tempat kerja, di mana sistem ini bila dia diciptakan, dia haruslah benar-benar menjaga kebajikan para pekerja dan juga sesiapa yang berada di tempat kerja tersebut. Yang kedua, itu exhibit strong management commitment. Dia haruslah menunjukkan komitmen pengurusan yang kuat. Okay. Inspect workplace for health and safety problems. Membuat pemeriksaan di tempat kerja. Kita harus melihat aspek-aspek kesihatan dan juga keselamatan yang ada di tempat kerja. Establish procedures and controls for dealing with health and safety issues. Menubuhkan prosedur kerja dan juga gerak kawal tentang isu yang berkaitan tentang health and safety. Okay, untuk membangunkan program-program latihan tentang OSH, set up health and safety committees. Ini yang paling penting lah, seperti yang kita tengok dalam video tadi tu, untuk menubuhkan jawatan kuasa safety and health. Monitor safety policies, maksudnya adalah memantau polisi-polisi keselamatan. Draw up action plan and checklist, maksudnya untuk merangka plan-plan tindakan dan juga langkah kerja lah, apa yang perlu dilakukan. Okey, dalam slide ni kita melihat apakah itu polisi, prosedur dan juga guidelines. Polisi ini seperti yang kita tahu, dia adalah polisi, iaitu satu peraturan yang bertulis, hasil daripada keputusan pihak pengurusan. Prosedur pula ni adalah prosedur itu functional steps ataupun standard operasi yang perlu diikuti di mana-mana tempat lah, terutamanya di organisasi seperti tempat kerja. Untuk guidelines ni pula bermaksud panduan. Panduan ni ataupun garis panduan yang perlu diikuti tentang safety and health. Selain daripada itu, di dalam organisasi kena ada safety handbooks and manuals. Okay. Apakah benda ni? Safety handbooks ni ataupun manuals ni adalah buku panduan lah, ataupun buku keselamatan yang menerangkan tentang
cara macam mana mesin dikendalikan ataupun ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada kemudahan ataupun peralatan di tempat kerja tersebut. Jadi safety handbooks and manuals dia kena ada lah di sebuah tempat kerja, di mana tempat kerja ni untuk panduan, sebagai panduan kepada para pekerja dan juga kepada sesiapa yang datang di tempat kerja tersebut. Safety management ni dia melibatkan pengurusan keselamatan. Sekiranya ada apa-apa benda yang berlaku, contohnya seperti kemalangan ataupun kecederaan di tempat kerja ataupun penyakit berjangkit yang berlaku di tempat kerja, jadi pihak pengurusan kena tahu macam mana untuk mengendalikan perkara tersebut. Okay? Job safety itu terletak pada pihak pengurusan juga, iaitu melantik penyelia-penyelia di tempat kerja tersebut untuk memastikan setiap pekerja itu mematuhi peraturan yang berada di tempat kerja. Jadi macam mana setiap pekerja itu tahu tentang keselamatan ataupun ciri-ciri keselamatan yang ada pada tempat kerja tersebut adalah dengan safety handbooks and manuals. Jadi bos ataupun para majikan dia kena tahulah di tempat kerja tu mesti ada safety handbooks and manuals. Jadi semua benda ni daripada polisi, prosedur, guidelines, safety handbooks and manuals, safety management and job safety tu kena ada pada suatu tempat kerja di mana-mana organisasi. Okay. So untuk chapter yang kedua sudah habis. Saya akan bagi assignment untuk mengukuhkan lagi pemahaman tentang chapter yang kedua ini. So sekian sajalah untuk chapter yang kedua. Kalau ada apa-apa soalan, boleh berjumpa dengan saya secara face to face di bilik pensyarah 2 ataupun boleh hubungi saya melalui WhatsApp. Thank you, class.